أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Alhamdulillah, yang saya hormati kepada Tuan Pengerusi, seterusnya Ashabul Kiram, seluruh jawatan kuasa dan saf pimpinan surau, dan juga kepada tuan-tuan guru, para alim ulama yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, mudah-mudahan bertambah kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan juga seterusnya kepada semua sekali para jemaah muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingga atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita masih lagi diizinkan kesempatan untuk meneruskan rutin harian kehidupan kita sebagai ibadallah ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bila disebut sebagai hamba Allah di dalam kehidupan ini, memberikan peringatan kepada kita bahawasanya di sana adanya ketaatan dan perkara-perkara yang dituntut di dalam kehidupan kita terhadap pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Antara yang kita maklum dan perkara yang perlu kita jaga antara selain daripada solat fardu yang menjadi kewajipan dalam kehidupan kita, ada juga satu perkara yang dinamakan sebagai adab kita terhadap diri sendiri di dalam kehidupan. Yang dikatakan adab terhadap diri sendiri ini, iaitu bagaimana kita berusaha menjadikan diri kita ini untuk beradab diri kita dengan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu perkara ini ada dihuraikan di dalam kitab Adab-adab Orang Islam yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi daripada asal kitabnya Manhaj Muslim. Para jemaah dirahmati Allah sekalian, dalam perkara ini Syekh menyebutkan, membicarakan tentang adab terhadap diri sendiri. Yang pertama sekali dalam kehidupan kita ini, kitalah yang menentukan sejauh manakah disiplinnya diri kita terhadap pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala.
Makna kalaulah sebanyak itu yang kita usahakan dalam kehidupan, maka sebanyak itulah yang kita akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata yang lain, di dalam Al-Quran, hidup ini adalah pilihan pada diri kita. Walaupun kita boleh sebut kemudiannya ialah atas izin takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perkara itu sesuai kita sebut selepas daripada kita berusaha ataupun kita bertindak terhadap sesuatu perkara. Ayat Al-Quran antaranya surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10. Dalam ayat ini Allah menyebutkan apa dia? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha, hanya saja berjayalah orang-orang yang beriman itu, lalu diteruskan lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk sentiasa menjaga amal-amal kebajikan, dan dia menjaga kebersihan dirinya yang Allah jadikan pada awalnya. Wa qad khaba man dassaha, dan juga disebutkan pada ayat ini sesungguhnya hampalah bagi orang yang menjadikan dirinya yang sedia berada dalam keadaan bersih itu, lalu terhakis kebersihannya dengan perkara-perkara kemaksiatan dan juga perkara-perkara yang kufur di dalam kehidupan dia. Baik, dalam ayat ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, nak ceritakan kepada kita bahawasanya kehidupan kita secara awal, asas hidup Allah jadikan dalam keadaan fitrah. Yang fitrah ini berada dalam keadaan baik, yang fitrah ini berada dalam keadaan yang suci. Bagaimana kita hidup ketika dahulu, awal proses kelahiran hidupnya kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita menerusi kehidupan pada peringkat 10 tahun yang pertama sebagai contoh dalam kehidupan kita, dan ikuti pula dengan umur yang berikutnya 10 tahun yang kedua, masuklah dengan 10 tahun yang ketiga. Demikianlah sampai hari ini umur kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Dan perkara ini di awalnya Allah jadikan dalam keadaan yang baik. Bahkan fitrah manusia ini sentiasa nakkan dan suka kepada perkara-perkara yang baik. Sebab tu kalaulah kita jumpa dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang dosa, sebagai contoh kita jumpa orang yang tidak menjaga solat, jumpa dengan orang yang mencuri sebagai contoh umpamanya, andai kita datang kita tanyakan kepada dia, andai diberi pilihan dan pilihan itu kita boleh dapat, contohnya diberi pilihan antara syurga dan juga neraka, kita boleh pilih dan kita nak yang mana dan kita boleh dapat, yakin dan percayalah ketika itu semua kita akan sebut nak syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa orang kok macam mana sekalipun yang beragama Islam, bila kita tanya kamu andai diberi pilihan nak syurga atau neraka, kita akan sebut nak syurga. Walaupun kita sedar pada ketika itu keadaan diri kita ni bagaimana para jemaah sekalian, cuma mungkin dia akan ditambah, saya nakkan syurga, tapi bagaimana keadaan yang saya nak syurga tapi walau dalam hidup saya ni banyak melakukan perkara yang maksiat. Saya memang nak syurga, tapi macam mana saya nak syurga sedangkan saya tak dapat nak jaga ketaatan Allah. Saya nak syurga, tapi macam mana saya nak syurga sedangkan saya mencuri dalam kehidupan saya. Jadi persoalan yang asas di sini menunjukkan bahawasanya fitrah manusia memang Allah jadikan untuk kepada kebaikan dan kita nakkan perkara tersebut. Cuma dalam hidup inilah yang dia menjadi pilihan. Satu analogi yang biasa mudah kita faham, bagaimana sehelai kertas lukisan yang kita mulakan lukisan itu daripada awal sehingga akhir para jemaah sekalian. Bila kita lukis apa sahaja lukisan yang berada di atas kertas tersebut, di awalnya mungkin barangkali cantik lukisan, sampai di pertengahan mungkin jadi tersasar, dan bila jadi tersasar nampak kurang menarik,
ketika itu kitalah yang tentukan nak biar sahaja lukisan tu dalam keadaan tersebut, ataupun kita nak padam, kita nak cuba perbetulkan balik biar bagi nampak cantik macam di awal, ataupun setengahnya biarkan teruskan sahaja sampailah akhir lukisan. Para jemaah dirahmati Allah, lalu nak sebut kehidupan kita ni begitu. Di awalnya kita berada dalam keadaan yang cantik, berada di dalam keadaan yang kebaikan yang Allah jadikan pada hidup kita. Di perjalanan kitalah yang menentukan sama ada kita nak menentukan perjalanan ini dalam bentuk yang bagaimana, dan andai tersasar, kita yang pilih nak betulkan balik keadaan ataupun kita biarkan dengan sentiasa tersasar tersebut. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan perkara ini perlulah diikuti dengan usaha. Selepas daripada tu, barulah kalau andai apa sesuatu yang terjadi, barulah sesuai dikatakan nak buat macam mana Allah dah takdirkan saya jadi begini. Cuma jadi masalah kita hari ini, bila usahanya tidak ada para jemaah sekalian. Tak ada usaha, betul kita nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi orang yang dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu jalan tersebut ada tak Allah sediakan dalam Quran? Banyak dalam Quran Allah cerita jalan-jalan nak menambahkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa tu, adakah kita ambil jalan tu untuk berusaha, untuk bertindak ke arah jalan tersebut, ataupun duduk sahaja bila tak dapat nak buat macam mana ustaz, dah takdir Allah tetapkan hidup saya begini. Muslimin para jemaah dirahmati Allah sekalian, baik itu di antara yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahawasanya hidup kita ni sebenarnya adalah pilihan, dan daripada pilihan tersebut perlu diikuti dengan usaha dan juga tindakan. Dalam masa kita sedang berusaha, dalam masa kita sedang bertindak terhadap sesuatu, andai tidak dapat dengan perkara tersebut, andai diuji dengan sesuatu perkara, ya barulah kita duk kata itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah nak lihat sejauh mana kita berusaha terhadap sesuatu para jemaah sekalian. Lalu para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dia sebutkan di antara beberapa kaedah ataupun langkah yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita dalam nak membersihkan hati, nak membersihkan diri kita ni supaya menjadi manusia yang beradab terhadap diri sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Syekh ni apa dia? Langkah yang mesti dan perlu kita buat di dalam kehidupan, mestilah dilakukan yang namanya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maknanya dalam hidup kita ni jangan tinggal perkara yang disebut dengan taubat kepada Allah, dan dihuraikan berkaitan dengan perkataan taubat ini dalam arti kata yang bagaimana satu usaha, satu tindakan bagi melepaskan diri kita daripada kemaksiatan yang dilakukan. Di dalam masa yang sama timbulnya rasa penyesalan terhadap dosa yang telah lalu, dan berazam untuk tidak mengulangi dengan dosa-dosa tersebut para jemaah sekalian. Ini dia langkah taubat yang perlu dilakukan. Dalam maksud kata, bila kita lakukan taubat, kalimah yang kita ungkapkan di bibir mulut kita, yang mana kalimah sangat seringkali kita bacakan, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimah yang kita selalu berulang dalam salat, bahkan di antara masa yang paling terbaik untuk kita menyebutkan lakukan langkah taubat ini apabila saat kita bersendirian para jemaah sekalian. Waktu bertaubat tersebut, Astaghfirullahalazim, ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. Maka di sini kenalah disusuli dengan apa dia? Yang pertama iaitu dengan rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan dalam kehidupan. Subhanallah para jemaah sekalian, hebatnya kasih dan sayangnya Allah, sampai hari ini masih lagi kita dapat nikmat yang Allah berikan, walhal ada ketikanya kita terleka dengan Allah.
Ada masa kita jauh sedikit dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya kita dah buat lebih kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih lagi bagi dengan nikmat kehidupan kita, boleh ada kudrat, boleh berjalan para jemaah sekalian. Ada masa yang kita tertinggal kewajipan kita dengan Allah, tapi hebatnya sayangnya Allah kepada kita, masih bagi lagi dengan nikmat kelazatan makanan yang kita makan sampai hari ini para jemaah sekalian. Allah boleh sahaja nak jadikan, andai seseorang itu, seorang hamba, apabila dia jauh sekali dengan Allah, maka akan dicabut satu nikmat daripada anggota tubuh badannya. Sebagai contoh, sekali jauh dengan Allah, boleh Allah ambil nikmat dari sudut kakinya, hilang nikmat berjalan para jemaah sekalian. Allah juga boleh jadikan, andai satu ketika seseorang itu leka dengan Allah Subhanahu wa taala, buat lebih kurang dengan Allah Subhanahu wa taala, terus on the spot Allah bagikan mampu kedana dan kemiskinan dalam kehidupan seseorang. Tetapi ada ketikanya Allah nak letakkan peluang di sini untuk kita menjadi sentiasa manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut taubat yang disebutkan yang pertama tadi, mestilah kena ada penyesalan. Bila kita sebut astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa-dosaku ya Allah, dalam hati ini turut juga merasakan penyesalan dengan dosa yang kita buat. Dan yang keduanya, mesti ada unsur yang dibawa dalam taubat itu, apa dia? Rasa kesungguhan untuk meninggalkan kemaksiatan ataupun dosa yang telah dilakukan tersebut. Apa dosa yang kita buat pagi tadi para jemaah sekalian? Apa dosa yang kita buat semalam? Para jemaah dirahmati Allah, mudah tak payah pergi jauh, yang dekat dengan kita para jemaah sekalian. Kita tengok hari semalam, kita tengok pada minggu ni, kita tengok pada minggu yang lepas, kita tengok sebulan yang lepas, paling yang dekat dengan kita, dosa kita dengan pasangan kita, dosa kita dengan anak-anak, dosa kita dalam kehidupan terhadap orang-orang yang berada di sekeliling. Secara kita tak sedar para jemaah sekalian, ya Allah, aku telah melakukan dosa terhadap pasanganku ya Allah. Ya Allah, aku melakukan dosa terhadap anak-anakku ya Allah. Kadang kita banyak terlalu menetapkan janji-janji kepada anak, tapi akhirnya tidak ditunaikan para jemaah dirahmati Allah sekalian. Kadang ada perkara-perkara yang terlepas pandang. Kadang-kadang ada tanggungjawab kita memberikan didikan agama terhadap anak kita, tapi akhirnya masih belum lagi kita dapat para jemaah sekalian. Bila kita tengok, kita duduk astaghfirullahalazim, menyesal ya Allah, dan kena hadirkan rasa apa dia? Bersungguh untuk tidak melakukan perkara tersebut, termasuklah apa sahaja dosa yang dilakukan dalam kehidupan kita para jemaah sekalian. Guru saya ajar dia sebut apa dia? Di antara langkah kita nak menjadikan hadirkan rasa penyesalan dan rasa kesungguhan ini, maka kalau boleh pada saat ketika itu kita kenangkan dosa yang telah kita lakukan dan usahakan pada saat itu untuk mengalirkan air mata kita para jemaah sekalian. Dan waktu inilah yang paling terbaik, di antaranya 1/3 daripada waktu malam saat kita bersendirian para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini yang pertama disebut sebagai langkah taubat yang perlu kita sama-sama usahakan dalam hidup. Baik, yang kedua, dalam kaedah Syekh Abu Bakar ajarkan kepada kita untuk mengislamkan diri, nak membersihkan hati kita ini, mestilah ada yang dinamakan sebagai al-muraqabah para jemaah sekalian. Apa makna kepada al-muqarabah? Al-muraqabah iaitu merasakan bahawa seseorang itu memaksa pada dirinya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu, setiap detik, di mana sahaja dia berada, dan dia merasakan Allah sedang melihat dan memerhatikan kepada dirinya. Sampailah kepada satu tahap, bila al-muraqabah ini telah berada di dalam hatinya, dia akan sentiasa merasakan seronok dan mesra dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa indah para jemaah sekalian. Sebab apa dia rasa? Inilah masa waktu detik-detik manisnya bila nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
terutamanya satu hari yang dinamakan solat fardu 5 waktu yang kita bersedia nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang di dalam hati dan berusaha untuk kepada langkah muraqabah ini, para jemaah sekalian, dia akan sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dalam kehidupannya terhadap segala tindakan-tindakan yang dilakukan. Aku nak buat benda ni, bila aku lakukan perkara tersebut, Allah sedang lihat. Adakah bila Allah sedang melihat yang aku duk buat benda ni perkara yang dosa ke perkara yang pahala? Andai kata aku buat perkara ini, maka aku akan dapat balasan tersebut. Maka andai kata aku lakukan perkara kebaikan ini, ya aku akan dapat dengan kebaikan tersebut. Maka dia akan sentiasa berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Ini yang kedua dinamakan sebagai al-muraqabah, para jemaah sekalian. Nak sampai kepada muraqabah ni, dia kena perlukan kepada latihan dalam hati dan juga pada diri kita, para jemaah sekalian. Bahkan kalau kita lihat dalam pengajaran bab tasawuf, dia mengajarkan antaranya hati kita ini antaranya terdapat dengan 5 level, 5 lapisan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 lapisan yang Allah akan buka satu persatu dan perlu diikuti dengan usaha dan juga tindakan, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Yang pertama antara sebagai contoh yang mudah, para jemaah dirahmati Allah, Allah membuka hati seseorang tersebut yang mana dalam hidupnya dia dapat membezakan sesuatu perkara yang baik dan perkara yang buruk. Ini langkah yang pertama, level yang pertama, para jemaah sekalian. Dan benda ni kita boleh lihat dalam kehidupan kita. Kita beza perkara ni yang baik, kita dapat beza ini perkara yang buruk. Dapat tahu ini perkara yang boleh manfaat, ini mudarat, ini boleh dapat pahala, ini perkara yang dosa, para jemaah sekalian. Itu level yang pertama. Yang kedua, muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila dia dah dapat tahu perkara yang baik dan perkara yang buruk, dia usaha ke arah satu lagi punya level tingkatan. Allah akan buka kepada hatinya untuk apa dia? Untuk melakukan perkara amalan yang baik dan untuk meninggalkan perkara yang tidak baik di dalam kehidupan dia. Pertama tadi, dia tahu sekadar beza, para jemaah sekalian. Langkah yang kedua, bila dia dah tahu sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, lebih kepada tindakan. Contoh dalam kerja kita pun kita boleh nampak, kita boleh tahu dalam kerja, contoh kalau daripada sudut integriti kerja kita, para jemaah dirahmati Allah sekalian. Ramai orang tahu contoh, bila mencuri masa di dalam waktu kerja, duduk berada di tempat yang lain, perkara itu sebenarnya perkara yang tidak mendatangkan pahala di dalam ibadat kerja yang kita lakukan. Apatah lagi bila nanti hujung bulan kita akan dapat gaji. Gaji itulah yang kita akan bagi duk makan dekat anak isteri kita, yang melibatkan soal bukan sekadar halal haram, tapi soal berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila dia tahu maknanya tak boleh buat gini, maka dia lakukan dengan tindakan, para jemaah sekalian. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, level yang ketiga ni, dia berusaha sesuatu yang lebih untuk mendapatkan kebaikan tersebut, tidak termasuk perkara-perkara yang wajib, para jemaah sekalian. Yang wajib solat fardu 5 waktu itu tak kira, para jemaah sekalian. Bahkan itu dah sememangnya kita kena buat dalam kehidupan kita. Nak tak nak, suka tak suka, wajib, para jemaah dirahmati Allah. Tapi yang kata suka ke arah kebaikan tersebut, pertama tadi dia dah tahu, yang kedua dia buat, dan yang ketiga dia mencari-cari, para jemaah sekalian. Hari ini apa kebaikan yang aku nak buat? Sebab itu setiap hari dalam kehidupan kita, di awal pagi kita terus setkan, ataupun malam hari sebelum daripada tidurnya, kita fikir esok apa kebaikan yang aku nak lakukan. Aku fikir kalaulah contoh ada terjumpa sesuatu halangan berada di atas jalan, aku nak alihkan, maka cukup walaupun dengan sekadar satu, para jemaah sekalian. Maka pada keesokannya itu dia akan mencari apa yang dia cadang, yang dirancang nak buat dengan kebaikan tersebut, para jemaah dirahmati Allah. Itu yang ketiga. Dan keempat dan yang kelima ni saya sekadar sebut tapi tak dapat nak urai, sebab uraiannya adalah panjang dan perlukan kepada pemahaman yang sebenar, para jemaah
sekalian. Kalau tidak, tersalah faham dan bahaya jadi silap faham. Yang keempat, dalam satu itu nampak banyak, dan yang kelima, dalam banyak itu nampak satu, para jemaah sekalian. Yang 4, 5 tu tak apa, nanti sambung yang akan datang. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu langkah yang kedua. Dan akhir sekali, langkah yang ketiga ialah al-muhasabah, kata Syekh Abu Bakar, yakni langkah yang perlu kita buat sebagai perhitungan hari demi hari dalam kehidupan kita. Bagaimana orang-orang yang berniaga, dia ibaratkan setiap hari dia akan buat muhasabah. Hari ini modalnya berapa keluar, hari ini pula keuntungan berapa yang dapat, ruginya berapa, dan yang mana pula tak ada untung, para jemaah sekalian. Maka pada diri kita pun demikian, kena muhasabah. Dan muhasabah ini satu benda besar yang kita kena ingat, bukan tujuan untuk kita merasa cukup dengan apa yang kita buat, tapi dengan tujuan untuk menambah baik, para jemaah sekalian. Setengah orang dia muhasabah, bila nilai-nilai, oh cukup lah, dah sedekah hari ni RM10 cover 10 hari, maka lepas tu tak payah buat, untuk tujuan menambah baik, para jemaah sekalian. Jadi muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu di antara langkah-langkah yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita, sama-sama kita usahakan dalam hidup kita ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.